الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله. Hello, Assalamualaikum Abah. Abah kat mana dah? Long jap, Abah baru keluar rumah ni. Adik kau ni kalau bersiap macam puteri. Jap lagi Abah kau balik. Adik tak apa? Itulah letak merata lagi. Abah. Hai. Sedap juga. Boleh lah. Banyak juga lauk tu. Tapi malah boleh sele masakan mak kan. Mak boleh post kat abang tak? Sekejap. Tu bukan Pak An tu mak. Kenapa Pak An tu? Abang tak ada kat rumah je dia pakai baju abang. Tak, abang tak marah kat Pak. Abang tak marah kat mak. Tapi abang marah kat Pak An. Assalamualaikum. Ya Allah, dah bilik. Awal siap. Jom makan. Lapar dah ni. Korang pergi ada dulu, aku tengah tunggu ayah aku lah. Orang dah settle dah pun. Bermaaf-maafan ni man. Jom Aman, makan sekali. Lah, macam tu sudah ni. Korang pergi dulu, nanti aku follow belakang. Baiklah. Jom nak. Kita pergi dulu, lapar Jom. sudah. Assalamualaikum, Abah. Abah dah sampai ke tu? Dah sampai lu. Hello. Hai, adik. Halo, selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Hari nak minta maaf. Banyak masalah dekat Alung. Tak apa. Alung pun minta maaf juga. Ya. Selamat Hari Raya lu. Apa tu makan Alung jaga. Alung pun minta maaf, Bah. Kalau ada buat salah dengan Abah, belum minta maaf sangat-sangat. Bah, nak tengok mak boleh? Jap. Yang ni anak suruh awak ada ni. Nak cakap dengan awak. Assalamualaikum, Mak. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Minta maaf kalau banyak buat sekali, Mak. Alung minta maaf juga tahun ni. Alung tak dapat Hari Raya dengan Abah, dengan adik. Alung nak sangat raya dengan diorang. Tapi itulah, banyak halangan. InsyaAllah Mak ada masa nanti kita raya sama-sama. Selamat Hari Raya, Mak. Assalamualaikum.
keluar, dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Mau kita datang, mau kita datang, mau kita terbilang, mau kita terbilang, mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL.
Okay, so untuk engineering ni dia lebih fokus kepada theoretical, research dan sebagainya. Okay, so ada perbezaan dekat situ. Sebab penting adik-adik nak pilih program yang adik-adik nak pergi selepas SPM ni. Okay, sebab saya pun adalah bekas pelajar ambil jurusan engineering, kejuruteraan. So selepas SPM, saya pun dulu ambil sekolah, saya belajar di sekolah teknik. Okay, so sekarang dah jadi college vocational kan. So sekolah teknik. And then selepas habis tu saya pun masa tu saya pun tak tahu. Oh rupanya ada perbezaan engineering dengan engineering teknologi. So saya pun ambil lah diploma engineering. Okay. So bila dah sambung ke ijazah, saya ambil diploma engineering teknologi. So memang ada perbezaan lah. So ada perbezaannya bila engineering teknologi kita lebih fokus kepada hands on. Maksudnya kita lebih orang kata kepada adik-adik yang memang minat kepada hands on, nak buat benda tu. So boleh go for teknologi. Okay, tapi kalau jika adik-adik yang lebih suka kepada calculation, lebih suka kepada research, membaca, yes boleh go for engineering. So memang ada perbezaan di antara dua program ni. Okay. Alright. So dari segi recognition, so jangan risaulah di UniKL ni kita mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineers Malaysia. Sebab ini sangat penting dari segi bila adik-adik nak memohon kerja lah. Okay, so program kita semua dah mendapat pengiktirafan. Tapi jangan risau, walaupun adik-adik ambil engineering teknologi, bila keluar nanti masih bekerja dan masih mendapat title sebagai engineer. Okay, sama juga dengan mereka yang ambil pure engineering tadi. Okay, cuma perbezaan dari segi orang kata field bekerja tu. Okay, so yang ambil pure engineering mungkin dia lebih kepada design, lebih kepada calculation. Tapi untuk adik-adik yang ambil engineering teknologi, anda lebih kepada site. Okay, berada di site. So lebih kepada hands on, lebih kepada technical punya kerja. Okay, so ada perbezaan lah di situ. Okay. Alright. Okay, so ini sedikit mengenai program ke luar negara. So program pre-France, macam saya cakap tadi lah, ada tajaan MARA dan JPA. So jika adik-adik berminat, boleh tengok nanti untuk website JPA lah, mereka akan update bila adik-adik boleh mohon. Rasanya selepas result SPM yang sebenar keluar lah. Okay, boleh tengok dari semasa ke semasa. Okay, alright, so ini adalah dia punya laluan dia lah. Okay, so SPM student, so akan berada di UniKL MFI 13 bulan. So selepas tu preaching di France selama 2 bulan. Dan selepas tu anda akan belajar di Perancis selama 3 hingga 5 tahun. Okay, so itu laluan untuk pre-France. Okay, so kita ada lagi satu untuk UniKL Japan University Program. So dia lepas SPM juga. Okay, so 3 tahun belajar di UniKL MFI. So ada 2 program diploma. Okay, diploma Mechanical Engineering dan juga Electrical Electronic. So kedua-dua program ni adik-adik akan belajar dalam bahasa Jepun. So jangan risau. So 2 tahun di Jepun, adik-adik dah fluent dah boleh cakap, dah boleh faham, dah boleh nyanyi. Kalau tengok cerita Jepun tu tak payah tengok subtitle dah, tak ada subtitle, dah faham dah. Okay, so 2 tahun lagi di Jepun dan mendapat Bachelor Engineering di Jepun dan di award oleh University di Jepun. Okay, cuma di UniKL selama 3 tahun dan mendapat diploma award daripada UniKL. Okay, so kita memang ada orang kata training program lah dengan Jepun. So jangan risau. Okay, so yang mana minat anime kan, nak pergi ke Jepun tu boleh join lah untuk program ni. Right. Okay, so ini yang saya cakap tadi, foundation. Okay, so far semua okay ke? Ke ada saya laju sangat ke? Semua okay ke dalam? Okey je. Alright, so tak apa. Nanti saya dah habis ni, saya buka kepada soalan, okay? Alright. So, untuk adik-adik lepas SPM dan juga yang tengah ambil SPM. So, di UniKL kita juga menawarkan program foundation. Okay, ada juga student tanya, Kak, foundation ni asasi, matrik sama ke lain? Okay, so foundation, asasi, matrik semua sama saja. Cuma nama bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, so basicnya adalah sama. Okay, foundation, kita ada 5 foundation di UniKL. Ini yang saya cakap tadi, kalau adik-adik
dari segi orang kata nak cepat lah berminat, nak cepat sambung degree. Okay, so boleh ambil foundation sebab foundation ini selama setahun sahaja. Okay, setahun di UniKL dan selepas itu boleh sambung program bachelor yang adik-adik minat. Okay, so kita ada foundation in science and technology dan foundation in science, foundation in computer technology, foundation in business dan foundation in medical science. Okay, pemilihan nak masuk foundation pun sangat penting. Okay, sebab apa? Ianya akan reflect untuk program yang adik-adik nak mohon semasa bachelor. Kalau adik-adik minat program engineering ataupun program yang ke arah science, so adik-adik kena ambil foundation in science, ataupun foundation in medical science. Yang ini untuk ke arah science lah. Contoh minat nak ambil fisioterapi ke, pharmaceutical ke. Alright, so itu kena ambil foundation in science ataupun in medical science. Alright, so untuk engineering boleh ambil foundation science and technology dan juga foundation in science. Okay, so foundation in computer technology ada lebih fokus kepada program IT. Okay, foundation in business fokus kepada program business dan accounting. Okay, sebab tu saya cakap pemilihan foundation pun sangat penting. Sebab kalau saya minat engineering, tapi adik-adik jangan masuk foundation in business. Okay, sebab itu bukan laluan untuk adik-adik ke engineering. So kalau ke engineering, ambillah foundation in science and technology ataupun foundation in science. Kalau memang minat business, so boleh ambil foundation in business. So itulah laluan adik-adik. Okay, sebab ada setengah pelajar kita memang dia tersilap sebab dia nak sambung ke program yang lain tapi dia ambil foundation yang lain. So kita tak nak jadi macam tu. Okay, so that's why pemilihan sangat penting. Tengok betul-betul apa laluan adik-adik selepas itu. Okay, alright, so ini antara foundation. Foundation di UniKL ni adalah self-sponsored. Okay, sebab foundation memang kita tidak menawarkan sebarang pinjaman pelajaran. Okay, so memang kena bayar sendiri. Alright, so dari segi orang kata dia punya fees dan sebagainya, nanti boleh tanya dengan pihak kami lah. Kami akan ceritakan dari segi dia punya yuran. Okay, sebab foundation di UniKL ni antara orang kata foundation yang murah di antara universiti yang lain. Okay, alright, itu dari segi foundation. Okay, selepas dah ambil foundation, macam saya cakap tadi, boleh terus sambung ke bachelor. So setiap bachelor ataupun ijazah sarjana muda, so dia depends kepada program yang adik-adik ambil lah. So kalau macam business 3 tahun sahaja. Okay, so program business memang 3 tahun. So untuk science dan juga engineering 4 tahun lah. Okay, so untuk foundation memang adik akan ambil fix 4 tahun. Ikut je study planner semasa ijazah nanti. Okay, so selepas dah habis bachelor, boleh sambung master ataupun nak bekerja. Tak ada masalah. Okay, alright, so laluan untuk foundation matrikulasi asasi STPM A-level, ni laluan yang sama. Contohlah adik-adik nanti dapat matrikulasi. So contoh dapat matrikulasi mana? Matrikulasi Kuala Pilah, contoh So and then adik-adik nak masuk Bachelor Engineering Mechanical di UniKL MFI. Boleh, tak ada masalah. Okay, so semasa dah semester 2 di matrikulasi, so dah boleh mohon untuk masuk ke UniKL. Okay, tak ada masalah. Alright, so kalau masuk ke foundation UniKL, so lagi mudah laluannya. Sebab bila adik mohon ke foundation di UniKL tadi, so adik-adik dah boleh pilih dah program yang adik-adik nak sambung untuk ijazah nanti. So kita dah save tempat adik-adik dah kat situ. Okay, so lagi mudah kan. So adik-adik pun dah tahu dah, oh selepas habis foundation ni aku sambung ijazah ni. Dah dapat surat tawaran sekali dah. Okay, so lagi memudahkan adik-adik lah. Alright. Okay. Alright, so ini untuk diploma. Jika adik-adik sambung ke program diploma, okay, minta maaf sekejap ada gangguan. Okay, jika adik-adik sambung ke program diploma, tak kisahlah politeknik ataupun UniKL ataupun mana-mana, okay, so boleh masuk ke bachelor program di UniKL MFI ataupun mana-mana UniKL. Okay, so di sini program bachelor nampak tak dekat situ ada 3 ke 4 tahun, 3 to 4 years. Okay, sebab apa? Sebab kalau
daripada diploma, adik-adik boleh buat pindahan kredit. Maksudnya adik-adik, apa yang adik-adik dah belajar masa diploma tu, so tak perlu lagi belajar semasa degree, subjek yang sama lah. Okay, so apa yang adik belajar tu adalah subjek yang lebih advance daripada diploma tu. Okay, so selepas habis bachelor boleh bekerja ataupun sambung master, sama juga. Okay, alright, so itu ada perbezaan sikit lah daripada foundation dan juga diploma. Okay, so dari segi foundation, alright, dari segi foundation, entry requirement dia sangat senang. Okay, kita nak 5 kredit sahaja. Okay, so adik ada je 5 kredit, so boleh masuk ke foundation UniKL. Okay, so untuk medicine, engineering dan accounting, kita ada special sikit lah. Okay, so kita nak kredit dalam mathematics, maths dan juga science. Okay, sebab adik-adik kalau nak pergi ke pure engineering, nak pergi ke accounting ataupun medicine, dia memang ada syarat yang tertentu. Okay, dan fast track lah untuk sambung degree ni. Memang betul lah sebab setahun je lepas tu terus sambung degree. Dia memang fast track. Okay. Alright, so untuk diploma pula, so kalau contoh macam diploma bukan engineering ataupun bukan science, so kita nak 3 kredit sahaja, tak kisah apa-apa subjek. Okay. So kalau diploma in science, pula dia berbeza lah, ada 5 kredit. Okay. So ada subjek yang kita nak lah, contoh BM, matematik, English, satu sains subjek dan lain satu apa-apa subjek sahaja. Okay, and then kita nak diploma, last sekali diploma engineering technology. Kita nak 3 kredit sahaja, iaitu mathematics, any science subjek dan lain satu subjek, tak kisah apa-apa. Okay, any science subjek ataupun technical subjek. So kita boleh tengok daripada adik-adik punya result sebenar nanti. Okay, alright. Okay, so di UniKL juga, kita juga menawarkan teknologi SUFAS UniKL Ulul Albab. Okay, so bagi adik-adik yang mungkin dah ada basic orang kata dari segi tahfiz, okay, so boleh sambung di UniKL sebab kita juga menawarkan UniKL Ulul Albab. Okay, untuk program ini dia tak orang kata dia adalah satu program tambahan. Contohlah adik-adik sambung ke program diploma otomotif contoh. So adik-adik boleh tambah untuk program UniKL Ulul Albab sebab kelas dia tak akan sama dengan kelas yang adik-adik belajar untuk otomotif. So kelas dia contoh mungkin selepas solat maghrib ataupun selepas solat subuh. So dia ada group untuk UniKL Ulul Albab ni. Okay, so far di UniKL MFI tak silap ada 30 orang macam tu dalam satu group. Okay, so adik-adik yang berminat so boleh join juga untuk UniKL Ulul Albab. Okay, alright, so ni saya pergi ke item yang penting. Alright, so of course kalau nak sambung belajar, firstly apa yang kita fikir, bukan student saja, ibu bapa pun mesti nak tahu juga dari segi bantuan pinjaman pelajaran. Okay, sebab nak sambung belajar memang betul memerlukan orang kata menggunakan wang yang banyak. Okay, so di UniKL sebabkan itu yang saya cakap ada speciality-nya, sebabkan UniKL di bawah MARA, so jadi kita ada first pinjaman pelajaran MARA, so kita ada juga PTPTN. Okay, kita ada derma siswa JPA untuk pelajar-pelajar diploma. So kita ada yayasan negeri dan juga selain daripada itulah kita ada zakat dan sebagainya. Okay, so tetapi di UniKL lah, okay, majoriti para pelajar memang membuat pinjaman pelajaran MARA sebab dia ada benefit yang tertentu lah. Okay, so selain daripada tu PTPTN. PTPTN ni khas kepada para pelajar yang bukan Bumiputera, okay, dan juga yang tidak layak untuk membuat pinjaman pelajaran MARA. Okay, sebab bila nak sambung belajar, adik-adik hanya boleh pilih salah satu sahaja bantuan dari segi bantuan pinjaman pelajaran ni. Contoh kalau adik-adik dapat MARA, so adik-adik tak boleh mohon untuk PTPTN, derma siswa dan sebagainya. Okay, hanya salah satu sahaja. Alright. So untuk dari segi bantuan pinjaman pelajaran MARA, so biasanya MARA dia akan tengok dari segi pendapatan keluarga. Okay, kalau dulu
dari segi pendapatan keluarga hanya kosong hingga 8,000. Tapi sekarang alhamdulillah Mara dah naikkan, so jadi kosong hingga 12,000 pendapatan bulanan mak dan ayah campur dua-dua bersih. Okey. So kalau kosong hingga 12,000 layak untuk mendapat pinjaman penuh. Pinjaman penuh ni maksudnya allowance sara hidup setiap bulan yang Mara akan berikan kepada para pelajar dan juga yuran pengajian. Yuran pengajian ni Mara akan bayar ke UniKL. Okey. So jadi para pelajar yang masuk ke UniKL dengan bantuan pinjaman pelajaran Mara ni, apa yang awak perlu buat hanyalah belajar saja. Okey, belajar betul-betul, fokus dan dapatkan CGPA yang bagus. So ada pula benefit dia nanti. Jadi saya akan share lah. Okey. Cuma pinjaman pelajaran Mara ni hanya diberikan untuk program diploma dan ijazah sahaja. Okey. So untuk program foundation memang tak ada lah. Okey. Sebab saya cakap foundation self-sponsored. Okey. So kalau 12,001 hingga 20,000, okay, layak untuk mendapat yuran pengajian sahaja. Dan kalau 20,000 ke atas, kebiasaannya self-sponsored ataupun PTPTN. Boleh mohon untuk PTPTN. Okay? Alright. So, kenapa saya cakap masuk ke UniKL? Kalau masuk ke UniKL, adik-adik hanya perlu belajar saja, skor CGPA yang bagus-bagus sebab inilah kelebihan dia. So, tiada faedah pinjaman, maksudnya tak ada bunga lah, senang cerita. Okay? So pembayaran balik pun secara ansuran. So kita tak marah, dia tak minta terus banyak. Okay, so pelajar yang layak menerima pinjaman Mara konsisten dalam pelajaran. Betul? Okay, so dari segi benefit yang lain adalah bayaran balik. So ini pun sangat penting lah. So saya rasa macam adik-adik ataupun ibu bapa yang join pun nak tahu kan, penting dari segi orang kata bayaran balik tu. Sebab kita dah pinjam banyak ni, adakah kita kena bayar full ataupun kena bayar lebih ataupun kita bayar kurang, kan? Okay, so untuk pinjaman pelajaran Mara, adik-adik yang belajar dengan mendapat CGPA yang bagus, maksudnya kalau adik-adik dapat 3.5, 3.0 ataupun 2.5 sekalipun, adik-adik layak untuk memohon pengurangan bayaran balik dengan pihak Mara. Permohonan pengurangan bayaran balik tu depends kepada CGPA adik-adik nanti. So contohlah adik-adik dah 3 tahun kan belajar diploma di UniKL, so dapat 3.5 and above, 3.5 ke atas. So adik-adik akan mohon pengurangan dengan pihak Mara. So pihak Mara akan bagi feedback. Contoh adik-adik perlu bayar 15% sahaja. 15% daripada jumlah pinjaman. Tak apa, jadi saya akan share pengalaman saya lah. Okay. So itu antara benefit dia. Okay. So saya, macam saya cakap tadi, sebelum tu saya belajar di teknik, sekolah teknik, and then saya sambung diploma, and then degree sebenarnya saya adalah bekas pelajar UniKL juga. So saya pun orang kata berpengalaman jugalah memohon pinjaman pelajaran Mara. So dari segi orang kata saya punya total pinjaman, so untuk yuran pengajian dan allowance sara hidup selama 3 tahun setengah, cuma saya masa tu sambung ijazah lah. So harga dia berbeza. Diploma dan ijazah berbeza. So total pinjaman saya lebih kurang dalam 78,000. Memang amount dia agak banyak, jangan terkejut. Tapi sebenarnya dia sangat membantu sebab dari segi allowance sara hidup lah. Allowance sara hidup setiap bulan Mara beri kepada saya untuk saya dari segi pembelajaran makan, mungkin nak foto state nota dan sebagainya. Satu benda yang saya rasa sangat-sangat appreciate sebab saya tak susahkan mak ayah lah masa tu. So mak dengan ayah kita pun tak pening, tak orang kata tak susah hati aku ni makan apa, ada duit ke kan? Sebab kita faham kadang-kadang ibu dan bapa pun ada masalah kewangan masing-masing. Jadi dari segi allowance sara hidup ni sangat membantu dari segi pembelanjaan bulanan. So 78,000 termasuk allowance sara hidup. So bila dah 3 tahun setengah belajar di UniKL, dah convo, dapat result yang cemerlang. So mohon dengan pihak Mara. So alhamdulillah Mara feedback dekat saya dan saya hanya perlu bayar dalam 11,000 sahaja. Cuma so banyak kan, daripada 78,000 bayar 11,000 sahaja. Tapi
benda ni dia tak, orang kata tak samalah setiap orang. Okay, dan dia juga mengikut keadaan semasa, tertakluk kepada polisi MARA. Okay, so apa yang saya nak cakap sangat membantulah. Okay, daripada segi kita punya pembelajaran, dan juga kita pun tak risau nak bayar banyak-banyak dari segi pinjaman pelajaran. Okay, so itu antara kelebihan pinjaman MARA. Alright, so macam pinjaman yang lain, adik-adik boleh mohon juga, contoh PTPTN, okay, ataupun adik-adik mendapat zakat pun boleh. Zakat mungkin dia ada dia punya cara pembayaran dia. So mungkin PTPTN pun ada cara pembayaran dia. So setiap pinjaman tu berbeza. Cuma apa yang saya share hari ni sebabnya majoriti lah pelajar kita memang mendapat pinjaman pelajaran MARA. So itu yang saya share lah dengan adik-adik semua supaya adik-adik semua tahu. Okay, dan boleh share juga kepada family-family yang lain. Okay. Right, so untuk kita punya enrollment, kemasukan lah. So since sebabkan COVID, so ada perubahan sikit daripada segi kita punya kemasukan. Sebab adik-adik punya SPM pun delay kan hari tu pada bulan 3. So kami pun terpaksalah delaykan lagi. So untuk intake macam adik-adik, kalau untuk kemasukan diploma, insyaAllah pada Ogos, 1 Ogos. So untuk foundation dan sebagainya pada Julai. Okay. So permohonan boleh buat sahaja di website UniKL secara online. Okay, so tak perlu pergi nombor PIN dan sebagainya, online sahaja. Okay, inilah proses nak memohon, sangat senang. Okay, so just isi sahaja maklumat yang kita perlukan dan tekan submit. Okay, alright, so okay, ni juga adalah contact number untuk marketing. So kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai UniKL ke ataupun nak bantuan daripada pihak kami pun boleh juga contact dengan nombor tertera, ataupun kejap lagi saya akan share juga contact number kami di di chat, bahagian chat. Okay, jika adik-adik nak tanya dengan lebih lanjut lagi lah mengenai yang program-program yang ada di UniKL ni. Okay, alright. Okay, so rasanya panjang lebar dah saya bercerita hari ni Okay, so saya harap adik-adik semua mendapat manfaatnya. So mungkin adik-adik ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan nak ditanya daripada sesi kita hari ni. Okay, sekejap saya sambung dekat, saya baca dekat chat Okay. Kalau ambil foundation tu, okay, daripada Anif, kalau ambil foundation tu lepas tu mesti sambung di UniKL ke atau boleh sambung di uni lain? Okay, untuk foundation UniKL, alright. So selepas habis foundation di UniKL, adik-adik sebenarnya boleh sambung di universiti lain. Tetapi, okay, so okay, macam ni, sebab di foundation UniKL, okay, untuk total 1 tahun adik-adik belajar foundation tu, yurannya adalah, yuran pengajian adalah RM5,500. Okay, sebab apa, saya rasa itu antara yang orang kata yuran yang termurah foundation di universiti. Sebab apa murah? Sebab asalnya adalah RM15,000. Okay, jika adik-adik nak tahu asal setahun yuran adalah RM15,000, tapi kita beri scholarship kepada adik-adik 50% dan plus RM2,000 lagi. That's why tinggal RM5,500. Sekiranya adik-adik sambung ke UniKL, so itulah amount yang adik-adik akan bayar lah, RM5,500 setahun. Sekiranya adik-adik sambung di universiti lain, so adik-adik perlu bayar amount yang penuh lah, which is RM15,000. Okay, so itu perbezaannya. Alright, so saya harap saya menjawab soalan Anif cik lah Okay, Anif. Okay, macam mana nak membuat pinjaman pendahuluan MARA? Okay, untuk pinjaman pendahuluan MARA, okay, saya nak inform juga, saya nak share dengan adik-adik Untuk pinjaman pendahuluan ni, adik-adik boleh mohon sebelum masuk ke program diploma kita. So kebiasaannya dalam sebulan ataupun 2 bulan sebelum MARA akan buka untuk permohonan. Okay, so adik Rafiq Anwar, awak boleh mohon di website Edulearn MARA. So tak apa, nanti WhatsApp je kami, nanti kami akan share link dengan adik.
So boleh mohon di situ secara online. Selepas tu adik-adik perlu bawa maksudnya permohonan tu ke pejabat MARA negeri supaya MARA negeri dapat proseskan dari segi pendahuluan MARA tu. Okey? Tak apa adik Rafiq, nanti boleh WhatsApp dekat nombor tertera, kita akan bantu adik Rafiq. Okey? Alright. Korang ni malu-malu je. Tak apa, buka je mikrofon kalau nak tanya. Okay, so boleh tanya terus directly. Okay. Nak buka kamera pun boleh, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh je on camera. So InsyaAllah jangan malu. Nak tanya apa-apa tanya saja. Okay, so saya tengok dekat chat banyak juga soalan ni. Okay, pencapaian dalam Assalam, hai akak nak tanya mengenai program CALIP sebab saya tak dapat info yang clear dari website UniKL. Thank you. Oh, okay. Chloe, boleh tak nanti sebab CALIP ni dia satu program yang berbeza, boleh tak nanti awak WhatsApp dengan nombor yang tertera, kami akan salurkan awak kepada person in charge, okay, supaya awak dapat maklumat yang lebih terperinci. Okay Chloe, thank you. Okay, WhatsApp dengan kami. Alright. So pencapaian dalam SPM STPM at least berapa untuk mohon kos kat UniKL? Okay, Nur Ain, kalau dari segi, kita depends kepada program yang adik nak masuk sebenarnya. Okay, macam saya cakap, kalau nak masuk ke foundation UniKL, kita nak 5 kredit. Okay, kalau nak masuk ke diploma di UniKL, 3 kredit. Okay, ianya tertakluk kepada adik Nur Ain, kepada program yang adik minat. Okay, so sebab setiap program tu dia sebenarnya ada requirement yang berbeza, ada requirement tertentu lah. Okay, so macam saya cakap secara general diploma 3 kredit, untuk foundation 5 kredit. Macam STPM, so nak masuk ke program bachelor, so ada dia punya syarat yang tertentu lah untuk setiap program. Okay, ada requirement tak untuk terima 50% tu? Okay, untuk terima 50% tu, jika adik-adik melepasi syarat kemasukan, adik-adik akan terimalah 50% tu. Macam saya cakap lah, dengan syarat kena sambung bachelor di UniKL. Okay Rahimah? Rahimah je on camera. Rahimah pun malu nak cakap. Okay. Alright, beza foundation asasi dengan matrix. Okay. So actually foundation asasi dengan matrix sebenarnya adalah satu platform yang sama. Beza tu hanya nama sahaja. Okay. So actually matrix, di matrix dia ada dia punya program dia. Okay, contoh asasi untuk sains dan sebagainya. Foundation dan asasi tu adalah sebenarnya nama yang sama. Bezanya hanyalah foundation bahasa Inggeris, asasi bahasa Melayu. Itu je. Okay. Tapi contoh macam di UniKL kita memang menggunakan nama foundation. Jika adik-adik contoh pergi ke matrikulasi ke apa, mereka akan menggunakan nama asasi lah. Okay. Sama juga setahun. Selepas tu terus boleh sambung ke ijazah. Okay. So jangan confuse. Okay. So 5,500 untuk foundation sahaja ke atau untuk ke semua foundation plus degree program? Untuk foundation sahaja Rafisha Rizwan. Okay. Foundation sahaja. Okay. Kak, kalau sebab belajar di bahagian diploma boleh atau tidak untuk sambung belajar ke luar negara? Okey, untuk Rafiq Anwar, setakat ini untuk selepas habis diploma, kalau nak sambung belajar di luar negara, kalau di UniKL so far memang kita tak adalah laluan untuk program ijazah di luar negara. Tetapi kita ada menawarkan program pertukaran pelajar, exchange program. Okey, di mana jika adik-adik berminat untuk orang kata pertukaran pelajar selama 1 semester, so adik-adik boleh memohon untuk program, kita panggil program ISEM sebenarnya, exchange student ke negara-negara yang terpilih lah. So macam sebelum ni ada juga di Korea, ada di Indonesia dan sebagainya, di France, Jerman pun ada. Tapi sebab sekarang ni kita ikut kepada keadaan semasa lah. Okay, sebab sekarang pun kita dengan keadaan pandemik dan sebagainya. So insyaAllah by the time adik-adik masa tu, insyaAllah pandemik kita dah okay. So program tu tetap akan berjalan. Okay. Okay, Rina Arina. Saya nak tanya, kalau saya nak sambung computer science, so saya nak ambil program apa? Okay, so untuk adik Rina Arina, so jika adik berminat nak sambung kepada computer science, so kalau adik terus, saya boleh sarankan untuk adik sambung foundation juga.
Okay, so ambil foundation in IT lah, computer science tadi, foundation computer science. Lepas tu adik-adik terus boleh sambung ke program ijazah dalam computer science. Okay, sebab untuk di program diploma kita ada dua. Okay, so diploma in multimedia dan juga animation. Walaupun boleh juga adik-adik nak sambung selepas itu dalam program computer science, tak ada masalah. Okay, sebab tu saya kata ianya depends kepada dia adik-adik. Jika adik-adik rasa adik-adik boleh go for foundation, so saya sarankan boleh sambung foundation lah. Okay, untuk dari segi mungkin adik-adik nak mempercepatkan dari segi masa. Tapi kalau adik-adik jenis yang suka relax kan, relax lah, belajar lah diploma 3 tahun, so tak ada masalah sebenarnya. So adik-adik pun akan sambung juga ke ijazah dan akan grad juga. Actually perbezaan di antara diploma, student yang ambil diploma dan student yang ambil foundation, perbezaannya hanyalah setahun sahaja perbezaan. Sebab diploma ke degree adik-adik boleh transfer kredit kan, so dia akan lagi berkurang juga. So kalau macam foundation setahun, degree 4 tahun, 5 tahun. So bezanya setahun sahaja. Lebih kurang je sebenarnya. Okay? Cuba kawan-kawan awak dah grad setahun yang lepas lah, and then awak baru grad. Itu je perbezaannya. Okay? So ada lagi apa-apa persoalan? Okay. Ada ke course yang boleh start terus degree? Setakat ni di UniKL tak ada. Okay, so semuanya kena melalui sama ada foundation ataupun diploma dan sebagainya. Okay. Ada tak course yang berkaitan dengan bidang seni? Okay. So Steinbrenner untuk berkaitan dengan bidang seni, contoh graphic designer. Okay, so program tu ada di UniKL MIIT sebenarnya. Okay, so untuk diploma kita ada menawarkan bidang dua program, iaitu animation dan juga multimedia. Okay, so nanti di situ adik-adik boleh, bila dah sambung ke ijazah nanti adik-adik boleh ambil yang spesifik kepada graphic designer. So untuk diploma ada ada multimedia dan juga animation. So adik-adik boleh pilih. Kalau ke arah arts, animation. Okay, so animation memang memerlukan adik-adik yang minat dalam bidang seni. Okay, so itu laluan adik-adik lah. Okay, apa beza baju biru dan hijau? Tak ada beza pun sebenarnya. Okay, so jika adik-adik masuk macam saya pakai ni, ni saya pakai warna hijau. Okay, so jika adik-adik masuk ke UniKL, so adik-adik memang, ni masa zaman saya dulu memang ada warna biru dan hijau. Tapi sekarang ni dah berbeza sebab kita mengikut peredaran zaman. So sekarang ni adik-adik akan dapat baju hijau ni dan juga baju varsity jacket. Tak ada pula gambar saya nak tunjuk. Okay, so boleh scroll UniKL punya social media, so adik-adik akan nampak lah varsity jacket UniKL. So itu yang adik-adik akan dapat. Dan tak ada dah jaket biru yang lama punya. Okay, alright. Bagaimana permintaan industri dari segi pasaran kerja lepasan dari UniKL? Okay, alright. So dari segi pasaran kerja lepasan dari UniKL, so sebenarnya macam di UniKL MFI sendiri, okay, keboleh pasaran graduan kita adalah 96%. Okay, so maksudnya semua bekerja dalam bidang yang mereka belajar. Okay, so dan UniKL juga dah termasuk dalam top 10 orang kata universiti di Malaysia dari segi keboleh pasaran kerja. Maksudnya graduan kita semua bekerja dalam bidang yang mereka ceburi. Okay, so macam alumni UniKL MFI sendirilah. Actually kalau adik-adik contohlah bekerja mungkin dalam bidang otomotif ataupun bidang kimpalan, okay, jika adik sambung ataupun air conditioning, adik-adik memang akan jumpa dengan sini-sini daripada lepasan UniKL. Okay, even though mungkin program yang berbeza lah, program IT ke dan sebagainya, akan jumpa punya. Okay, alumni UniKL insyaAllah. Okay, dari segi permintaan, dari segi pasaran kerja, UniKL ni memang tak asing lagi dengan industri. Okay, alright. So korang memang tak nak on mikrofon ke? Nah, tapi takut ganggu yang lain. Ada nak tanya soalan dengan Abang Senior, Abang Syabirin?
Kak Farah, saya nak tahu juga yang Rafiq tanya, hostel UniKL tu dekat atau jauh dari kampus? Farah mute tu. Okay, minta maaf. Mikrofon saya ada masalah sikit. Okay, soalan Rafiq tadi, hostel UniKL dekat atau jauh dari kampus? Okay, ianya depends kepada kampus sebenarnya. Okay, contoh macam kampus UniKL MFI, hostel berada di dalam kawasan kampus. Okay, memang sangat dekat, nak pergi kelas 5 minit je lah. Actually tak sampai 5 minit pun. Okay, so kalau contoh macam kampus di ibu kota, UniKL MIT, UniKL Business School, so mereka tak ada orang kata kawasan kampus, jadi hostel mereka terletak jauh sedikit lah. Okay, tapi biasanya student akan pergi ke kampus menaiki bas UniKL yang UniKL sediakan. Okay, ataupun public transport pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi majority kita punya kampus hostel di dalam kawasan kampus. Okay, okay, sebelum tu kita nak minta saudara Birin. Syabirin ada ke? Kejap. Okay. Okay, sebenarnya saudara Syabirin ni adalah pelajar UniKL MFI. So mungkin dia akan boleh beri sedikit orang kata sharing lah kepada adik-adik semua yang akan orang kata masuk ke alam universiti, masuk ke alam orang kata college kan, sebab sangat berbeza dengan sekolah. Okay, so first time mungkin awak akan ada dari segi lain je. Dulu sekolah kelas 8 sampai 1 contoh, pack kan, rehat pun setengah jam je. Okay, bila dah masuk ke universiti, dari segi orang kata jadual tu dah berbeza. Okay, so dulu awak akan pakai baju sekolah hari-hari, ada uniform. Okay, so dari segi mungkin dah masuk ke universiti dah berbeza lah. Okay, so contoh kalau awak minat dalam bidang engineering, inilah baju yang awak pakai hari-hari nanti, jaket ni. Okay, so ada, jangan risau, nanti mungkin saudara Syabiri kita boleh share sikit lah. Okay, Birin okey ke? Okey. Mungkin boleh on camera Birin? Kak Farah, Ya. saya ada soalan. Okay. Memandangkan sekarang ni kan pandemik kan? So bila kita habis STM, kalau kita dapat surat tawaran, lepas tu kita belajar dekat sana, kita terus pergi kampus atau belajar online dulu? Okay. Saya nak tahu itu. Alright. So yang ini ianya depends kepada keadaan semasa kita lah. Dan kami pun sebenarnya follow kepada arahan daripada KPT So buat masa sekarang, para pelajar sebelum ni sebenarnya dah ada yang berada di kampus lah untuk menjalani kelas secara face to face. Tapi since dah mengeluarkan arahan PKP dan sebagainya, so para pelajar kita memang mostly balik ke rumah dan belajar secara online. Untuk para pelajar lepas SPM yang akan masuk nanti pada Julai dan Ogos, kita tengok kepada keadaan semasa. Okay, sebab macam sebelum ni requirement pelajar baru dibenarkan untuk mendaftar di asrama. Okay, sebab kita faham pelajar baru, awak tak pernah datang ke kampus, awak tak kenal kawan-kawan, tak kenal lecturer. So macam mana awak nak study kan, betul kan? So kalau ada masalah nak cari siapa? Okay, that's why pada tahun lepas pelajar baru dibenarkan masuk ke asrama dan kawasan kampus. Tapi pada tahun ni kita tengok kepada keadaan. Nanti kita akan inform lah dari masa ke semasa. Okay, Nalimah? Okay, thank you. Okay, Birin. Okay ke? Ni, unmute mikrofon. Boleh nampak tak? Boleh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syabirin bin Aidi. Saya dah semester 2 dekat sini, dekat UniKL MFI. Saya ambil course untuk Bachelor in Automotive Engineering Technology. Okay, nak saya share macam mana ni Kak? Share Dari segi pengalaman
Maksudnya yes, pengalaman belajar lah Syabiri di Unikid MFI macam mana. Macam sekarang kan belajar online kan. Saya tahu adik-adik sekarang ni dia mesti risau. Sebab macam mana nak belajar online sekarang ni kan, sebab masa sekolah hari tu pun dah online. Masuk universiti pun takkan nak online lagi kan. So mungkin boleh share sikit lah. Okay, firstly saya nak share lah. Share macam mana saya langkah-langkah saya untuk terus melangkah sambung ke Unikid LMFI. Okay, sebelum ni saya share secara ringkas lah. Okay, untuk saya dulu lepas SPM saya masuk Giat Mahara. Lepas tu IKM, KKTM dan Unikid LMFI. Jadi kat situ saya memang memilih Mahara lah. Memilih Mahara untuk sambungkan pelajaran saya. Walaupun saya duduk dekat Sarawak, sebenarnya saya kurang dapat ni macam IKM saya dulu, diorang tak bagi tahu pun tempat sambung-sambung ni kan, Unikid L. Jadi saya sendiri saya cari dan saya dapat, saya terus mohon. Betul. Okay, so macam kelebihan yang ada pada Unikid L ni, kelebihan yang ada pada Unikid LMFI ni, saya boleh tengok bila kita tengok dia punya dari segi pinjaman Mahara menyediakan pinjaman lah kepada pelajar-pelajar yang layak. Okay. Lepas tu pinjaman tu kita boleh buat pinjaman boleh ubah seperti yang Farah cakap tadi lah. Jadi ini pengalaman saya lah. Dan tu semester 1 kita orang kena uruskan pinjaman ni dengan menyediakan beberapa dokumen lah. Jadi sebelum adik-adik nak sambung ke Unikid LMFI, sedialah dokumen tu dengan selengkap-lengkapnya kepada Unikid lah. Jadi nanti kalau benda tu dah settle awal, dia akan boleh dapat awal. Kalau benda tu lambat, dia akan melambatkan proses tu. Betul-betul. Buat masa sekarang ni kita orang online saja. Lalu kelas online saja. Okay. Sekarang ni kita mostly majority semua kelas, semua subjek menggunakan Microsoft Teams sekarang ni untuk melaksanakan kelas lah. Bagi saya tak adalah dia terlalu susah, dia tak rumit pun. Just kita tu harus ada disiplin diri untuk menghadirkan kelas. Sebab kalau kita kelas online, contohlah macam saya sekarang dekat hostel. Sekarang dekat hostel MCL. Saya tak balik raya, saya tak balik cuti semester lah. Yang tahun lepas pun saya tak balik. Jadi bagi saya tak adalah masalah mana pun kan untuk online kelas ni. Sebab kita bergantung kepada diri sendiri. Kita harus disiplinkan diri sendiri lah di kelas. Lepas tu dia amat mudah lah jika kita ada soalan. Dia macam ni juga, macam Zoom meeting juga. Microsoft Teams tanya soalan, segala file, assignment. Nanti lecturer akan letak dekat chat lah. Macam tu. Betul-betul. Ataupun lecturer akan letak kat situ lah VLE. Dia amat mudah lah, memudahkan para pelajar untuk submit, untuk tengok assignment, untuk buat test, semua kat situ. Bagi saya tak ada halangan lah walaupun sekarang ni tengah pandemik COVID-19. Tapi benda ni macam boleh berjalan seperti biasa dan kita boleh do the best lah. Lagi satu, kalau adik-adik memang tu betul-betul minat, yes, contohlah, saya bagi contoh, adik-adik betul berminat dalam jurusan automotive course, okay, adik-adik boleh sambung ke peringkat diploma terus untuk bagi automotif. Sebab bagi saya kalau adik-adik ni minat betul-betul nak menguasai automotif, jika bermula daripada diploma, InsyaAllah adik-adik boleh kuasai hands on semua tu. Sebab bila dah sambung bachelor, dia memang ada hands on tapi dia akan banyak juga teori. Okay, untuk mendapatkan hands on yang banyak tu boleh sambung diploma dulu. Diploma tu dia akan bagi pendedahan awal lah. Pendedahan awal, lepas tu bagi hands on dekat bengkel. Sebab dekat Unikid ni
banyak je facilities dia dekat bengkel-bengkel kan. Yang saya boleh sebut dekat sini pun ada dyno. Dyno. Sini pun ada dyno, lepas tu dekat bengkel pun ada bermacam-macam lah. Betul. Dia punya teknologi. Daripada dia macam ikut untuk front LMFI ni. Lepas tu kalau yang paling akhir dia akan bagi untuk intra. Intra ni maksud adik-adik akan bila dah belajar kat sini selama 5 semester, adik-adik akan pergi keluar untuk mencari tempat mana-mana bengkel ataupun industri-industri besar. Tapi saya rasa kalau daripada ni KL tak mustahil pun untuk dapatkan industri yang besar seperti Toyota, Honda, BMW. Jika adik dapat peluang tu, grab lah. Dengan betul-betul lah, buat yang betul-betul lah grab, sebab kat situ akan ada dapatlah pendedahan awal untuk alam pekerjaan. Bila adik-adik dah join praktikal ataupun intra ni, dia akan banyak pengalaman dapat daripada situ. Itu lah sebab saya diploma dulu pun saya pernah pergi intra juga, saya pernah pergi bekerja sekejap. Jadi satu kalau betul-betul ada disiplin, ada potensi gaji yang tinggi lah. Kalau diploma tu dia tinggi lah sebenarnya. Tapi kalau adik nak sambung untuk jadi lecturer ke, untuk ke peringkat yang lebih tinggi, boleh stop dulu dekat intra tu, boleh sambung pergi ke bachelor. Sebab bachelor ni dia punya teori dia lain sikit, dia advance sikit, dia atas sikit advance. Jadi kena tahan lah kan. Jadi dia terpulang kepada diri sendiri lah, macam mana kita nak lalui kesusahan tu. Jadi kalau adik-adik dah ada diploma, benda ni tak susah pun. Seriously tak susah. Dia sebab adik dah pernah buat benda tu hands on, just nak top up je. Kalau ada sesuatu yang baru tu mungkin ada juga, tapi kita boleh hadam lah. InsyaAllah boleh hadam. Jadi ada apa-apa nak share? Okey. Jadi ada apa-apa persoalan boleh tanya dengan saya. Nak tanya, kalau otomotif tu saya boleh jawab lah. Sebab otomotif saya memang ambil daripada sijil lagi. Saya boleh jawab. Kalau adik-adik nak cakap nak belajar apa kat sana. Mungkin Abang Syabiri nanti boleh share nombor telefon ke dekat chat. Mungkin ada adik-adik yang nak tahu kan knowledge dari segi otomotif dan sebagainya. Mungkin Abang Syabiri boleh share lah dengan adik-adik nanti Boleh? Boleh Kak. Boleh, tak ada masalah sebab boleh sebab kalau yalah untuk kita saya faham juga. Kalau saya dulu pun sama juga, lepas SPM saya tak tahu mana nak pergi sebenarnya. Jadi saya rasa saya tengok kemahiran macam teknikal lah, saya tengok dia boleh pergi jauh tau. Okay, saya nak bagi satu ni lah sikit contoh lah. Okay, bagi diri saya belajar bahagian teknikal otomotif. Sebab apa saya pilih otomotif? Sebab jika saya menguasai ilmu otomotif, first kali memanglah saya memang mudah nak dapat kerja. Otomotif dia punya pasaran memang agak luas, especially perempuan. Perempuan sekarang ni memang dia punya permintaan amat-amat tinggi untuk otomotif. Untuk syarikat-syarikat yang besar, Toyota, Honda, BMW, tak mustahil lah perempuan. Jadi jangan anggap otomotif ni sebagai lelaki saja, susah. Tak ada. Otomotif ni sebenarnya tak semestinya awak kena pegang spana. Tak semestinya setiap masa awak kena pegang tools apa benda buat kerja berat. Tak. Dia otomotif ni dia banyak cabang lagi sebenarnya dekat luar sana. Boleh jadi SA ke service advisor kan. Jadi sebab service advisor pun dekat sini Unit KL memang akan adakan subjek tu untuk memberi pendedahan awal ataupun memberi ilmu kepada student untuk melalui intra nanti. Intra nanti kemungkinan diploma dia akan ambil sebagai service advisor. Kemungkinan dia selangkanlah 3 bulan service advisor ataupun 3 bulan service advisor, 3 bulan technician dan 3 bulan lagi service advisor. Kadang-kadang dia buat macam tu lah, nak bagi dua-dua rasa lah dia punya situation tu macam mana kan. Okay.
Nanti saya boleh je nak share apa-apa masalah, apa-apa yang saya tahulah berkaitan dengan otomotif. Adik-adik nak ni WhatsApp ke boleh je, tak ada hal. Sebab saya memang tahu kalau kita nak sambung sesuatu ni kita kena tahulah apa dia punya history tu kan, apa yang dia belajar kat sini. Contoh dalam kereta kan kita nak buka apa, belajar pasal overhaul ada tak, enjin apa yang dia belajar. Jadi benda tu memang ada semua. Saya boleh sharekan. Daripada saya diploma sampai ke sekarang saya boleh sharekan. Sebab saya memang tak adanya nak apa tak bagi ni lah. Saya bagi je semua. Alright. Untuk kebaikan bersama. Betul. Okay. So terima kasih kepada Abang Syabirin kita atas sharing daripada beliau. Okay, nanti Abang Syabirin akan share nombor telefon dia. So adik-adik pun boleh tanya dengan Abang Syabirin kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Pada adik-adik yang mungkin dalam ni ada yang minat otomotif kan, yang nak join, so boleh tanya dengan Abang Syabirin. Ataupun boleh contact dengan kami jugalah kalau nak tahu dengan lebih lanjut mengenai program yang lain. Okay, alright. So saya rasa dekat bahagian chat pun ada Puan Siti Nafiza kata kita membantulah dari segi menjawab. So saya harap dapat menjawab persoalan adik-adik semua. Okay, so kita pun dah 4 suku Okay, so InsyaAllah kita akan terus adakan sesi ni lagi pada minggu hadapan, iaitu pada hari Jumaat. So boleh war-warkan kepada kawan-kawan adik-adik juga, okay, yang mana mungkin tak dapat join untuk sesi hari ni. So insyaAllah minggu depan kita akan buat lagi. So boleh join lah. So kalau ada apa-apa pertanyaan, so boleh contact dengan saya Puan Farah ataupun Kak Farah ataupun Kak Rosiza ataupun Abang Yusri. Okay, so boleh contact dengan kami. InsyaAllah kami akan bantu sampai adik-adik dapat melanjutkan pelajaran. Okay, alright. So ya, Abang Syarif. Saya rasa dalam ni ada Omario kot, Omario Kato. Oh, Omario. Mungkin dia boleh sharekan ni. Sebab sekarang ni saya tengah dia cakap dia ada dalam ni. Oh, Hi Omario. Good afternoon, how are you? Oh, open your camera, Omar. Okay. Ini sahabat saya daripada international student. International student. Hey, good afternoon. Econ kan? Yes, I'm an air conditioning student, yes. Okay, hi Omario. Alright. Hey, good afternoon. Okay, so Omario is one of our international students. Okay, so in UniKL, so we also have international students. Okay, so you also can be friends with all the international students. Okay, so don't worry. They are very friendly, kan? Right, Omario? Okay. Yes, we are. Yes, Alright, so before we end, maybe we can give Omario like 2 or 3 minutes to share with you regarding study in UniKL. So maybe you can share with the other student, our potential student. Oh, well, yeah. What do I have to say? Well, so far I haven't been here so long. I'm approximately 1 year and 4 months in Malaysia. So, well, the COVID-19 attack, so in terms of lab practicals and experiential learning, it's kind of limited for me. But in terms of the teachers that I met and the classes that I had online, I would say the teachers are fully organized. You know, they have good experience in the field. They know what they're talking about, because I was working in the field for 5 years, and I think the information that they pass to online class paints a clear picture of what potential you have for the future. Basically stuff like that. And I think, well, I would like to have practical classes, so to speak, because but the COVID-19, as I said, so I can't really do that. But I think so far it's good, and I think anyone who wants to come here to do air conditioning, it's a good opportunity, because air conditioning is like one of the largest growing fields nowadays, because, you know, everything needs refrigeration, air conditioning, from the supermarket to the offices. You know, refrigeration is on a totally different level. You know, look at the buildings holistically, energy management, things and different stuff. So it depends on what your career path is and what you really want to do, because you could be a field engineer,
In a commissioning engineer, we go out into the field and you fix stuff, or you could be a design engineer where you stay in the office and just do a lot of drawing, AutoCAD drawing, calculations, all this. So it depends on the preference of the customer. But I would say Unicel is a very good school based on what I could see so far. Very. Okay, Mario, can I know where are you from? Maybe you can share. I'm from St. Vincent and the Grenadines. Okay. So actually, Mario currently study for bachelor in industrial refrigeration, correct? Yes, I am. Yes. Okay. Alright. So actually focus in air conditioning and refrigeration. Okay. Alright, Mario. Yes. Okay. Alright. So I think thank you Mario for the sharing. Alright. So actually most of yes. Thank you Mario. Mario. No problem, madam. Rahima from Pakistan. Okay. Alright. So maybe itu adalah sharing daripada Mario dan juga Syabirin, pelajar kita. Okay, so sebelum kita akhiri sesi ni, alright, so saya nak pesan kepada adik-adik good luck, okay, untuk bukan good luck dah, selamat untuk mendapat result adik-adik nanti. So saya doakan result adik-adik semua mendapat result yang cemerlang, okay, dan dapat belajar di peringkat yang lebih tinggi. Okay, walaupun adik-adik tidak mendapat result yang cemerlang, jangan frust, jangan down rasa adik-adik tak boleh nak sambung belajar. Peluang tu ada. Okay, so macam Abang Syabirin kita, dia start daripada Giat Mara and then dia sambung ke IKM, dia sambung ke UniKL. Okay, so jangan risau. Okay, ianya depends kepada result adik-adik lah. Okay, so kalau result adik-adik walaupun tak dapat yang cemerlang, okay, so mungkin ada 3 kredit sahaja ataupun 2 kredit, jangan risau, peluang tu ada, cari, okay, dan sambung belajar. Sebab apa? Zaman pandemik ni lah kita nak sambung belajar sebenarnya. Sebab bila pandemik ni dah berakhir, okay, so hopefully mungkin dalam setahun 2 lagi, so peluang pekerjaan tu insyaAllah akan jadi lebih banyak. Okay, sebab kita fahamkan sekarang ramai industri yang dah tutup, mungkin dah kurangkan pekerja dan sebagainya. So masa ni lah nak sambung belajar supaya in future nanti by the time pandemik dah habis, kerja tu mencari anda, bukan anda cari kerja cari anda. Okay, alright. So saya harapkan sesi pada petang ini dapat membantu adik-adik semua, okay, dapat memberi orang kata sedikit pencerahan kepada adik-adik. Okay, jika masih ada lagi pertanyaan, ada lagi kekeliruan, boleh sahaja kontak dengan tim kami. Okay, dan kita juga disertai oleh Cik Mustafid daripada IKM MIMET Lumut. So dia pun ada share juga. So adik-adik yang mungkin ada berminat untuk marine, program marine, boleh kontak dengan Cik Mustafid juga. Okay, alright, so sekian sahaja sesi kita pada hari ini. Alright. Okay, ada juga tim saya daripada UniKL BMI. Okay, untuk pada adik-adik yang berminat electrical elektronik pun boleh kontak dengan Puan Noryati. Okay, alright, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Stay safe. Kalau tak ada keperluan, duduk di rumah. Okay, semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Alright, thank you semua. Okay, bye-bye. Terima kasih Kak Farah, semua yang Thank you join. Kak Farah. Thank you Rahima. Rahima ambil SPM ke? Dah keluar dah. Okay, bye. Syabirin. UniKL kita datang. UniKL kita terbilang. Wow, kita datang. Wow, kita datang. Wow, kita terbilang. Wow, kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, UniKL. Wow, UniKL.
jiwa dikandung kental menyerahkan